sebahagian penulisan mereka sajak bebas yang tidak termasuk dalam antologi puisi yang mereka harus belajar. Jadi cara menulis ni sebenarnya saya rasa agak baik bagaimana itu menyusun kata-kata, memberikan penerangan dari segi bentuk, makna dan sebagainya. Itu saya rasa penting. Sudah, terima kasih reaksi yang menarik. Kalau ada pandangan lain mengenai apa yang saya katakan ini tidak menarik, bosan, saya berhenti aja, balik. Important message dia, idea dia yang nak sampaikan. Itu kata-kata satu secara simbolik dan idea yang sampaikan tu harus kita faham tak? Kita harus faham idea apa yang dia tujukan, apakah fikiran yang dia utarakan. Silakan. Saya tanya sekali, Tak betul. cikgu tak ada berminat untuk mementaskan sebarang karya-karya cikgu. Mungkin ada orang yang lebih kepada visual daripada membaca. Mementaskan sebab ada peniaga yang suka mementaskan apa yang sudah dikarangkan supaya pada mereka yang lebih visual akan lebih mengerti atau akan lebih mendalam dan dapat dipentaskan. Cita-cita itu banyak, tetapi mafi fulus. Anak mafi fulus, tahu tak bahasa Arab? Anak mafi fulus, tak ada uang. Lepas tu saya kata ada ini berapa, ada 6 kumpulan puisi saya belum diterbitkan. Satuan terjemah punya duit tak? Jadilah, satu jadilah. Kita dah sponsor lah kalau ada siapa-siapa yang Dulu ada novel saya, Penghulu yang Hilang Segala-galanya. Novelnya dari cerpen saya pindah ke novel. Dah tengok, dah baca belum? Tak. Library ada tak? Tak ada. Tapi saya tengok ada. tak pernah dengar boleh. Pernah diambil untuk dijadikan drama ya. Selepas novel Cikgu Arif Saripah. Saya bilang okey. Habis saya buatlah sinopsis di mana dalam novel itu saya terapkan. Lalu dibalikkan ke saya, dia potong sana, dibuang sini, ditaruh sana, ditambah sini. Saya bilang terima kasih lah. Saya bayar itu 4,000. 4,000 pun saya tambah lah kalau potong sana, potong sini. Macam bila ya? Kemarin ada jamuan bina kepada orang-orang yang menermakan bukunya kepada library. Saya dah janji nak kasih tapi belum ambil. Saya bilang kalau saya dah mati, saya dah buat wasiat, bolehlah ambil. Ya, kalau sekarang saya nak buat peta kecil nanti nak kena beli library jauh. Jadi saya diundang lah. Lepas itu ada TV saluran Melayu ya. Apa namanya? Suria ya. Datang jumpa saya melalui pegawai ini, jangan sebar ya. Dia bilang, cikgu boleh tak cakap sikit tentang war-warkan. Saya tak suka gunakan, tapi digunakan war-warkan. Bahasa ini daripada Cikgu Arif tau. Bahasa Jawa ni, diwar-warkan. Jadi Malaysia pun dah pakai kan. Diwar-warkan lah supaya orang mau menerima buku. Dia bilang kalau nak gitu, panggil aja budak menengah 4 atau Prio. Dia boleh cakap tentang itu. Tapi saya bukan menengah 4 dan Prio. Saya nak sampai begitu. Tapi kalau saya nak sampai begitu, saya tahu. Nanti dia potong sana, potong sini. Ini cikgu sorangan cakap. Alah macam budak menengah 1 aja. Saya bilang, dia jamin takkan dipotong. Awak siapa? Awak punya bos ada tak? Ada dulu. Itu bos nanti yang potong, awak tak potong. Saya sudah kena tipu, saya dah kena tipu berapa kali. Sorry. Jadi keadaan itu berlaku. Jadi saya tak mau. Cuba saya kalau ada duit, sekarang sedang saya buat ya. Puisi-puisi yang saya bacakan di mana-mana ya. Saya pernah baca puisi di Seoul, saya pernah baca puisi yang paling banyak orang dengar. Saya baca puisi di Jakarta, di Wisma apa tu. Boleh muat 2,000 pula. 10,000 datang. Latif jemput, sayang, saya tunggu di airport, dia tak datang-datang. Jadi saya pergi sendiri. Sambutan Istiqlal. Saya baca puisi luka. Sayangnya tidak satu daripada puisi yang akan saya bicarakan. Puisi luka tu macam kata puisi tadi tu puisi kritik. Tapi orang-orang yang mendengar tu very sensitive, sangat entusiastik. Bila kata-kata yang itu
yo tepuk. Kat sini tadi saya baca diam. Tak ada apa. Seperti itu. Itu paling banyak 20,000 orang dengar. Kemudian yang paling kurang sekali saya baca apabila dia panggil pertemuan Writers Week ya di Singapura ni. Bahagian Melayu ada baca di satu kafe di jalan dekat Armenian Street. Saya pun carilah pilihan ni 2-3 kali pun tak jumpa. Akhirnya jumpa juga. Yang datang Latif, 4-5 orang lagi dah. Saya dah baca nak bersemangat lah. Ya, akhirnya saya tukar baca puisi pendek. Gitulah. Jadi apa tadi ke sana ya? Ada jawab ya? Saya tengah kumpulkan puisi-puisi saya baca dan kawan ada yang nak buat lagu, kemudian ada yang nak buat videonya. Nanti insya-Allah lah kalau panjang umur, kalau orang yang cakap tu janji mau, insya-Allah bolehlah bentuk video ya. Insya-Allah. Okey. Okey, kita terus. Ada soalan tak ada kita teruskan. Okey, ada soalan. Cikgu Mila silakan. Terus kita. Soalan saya juga saja. Dua soalan. Satu soalan mengenai panjang sajak. Ada orang mengatakan bahawa sajak itu boleh berlaku hanya 2 baris dan panjangnya hanya 1 muka surat. Ada yang mengatakan bahawa sajak itu harus berapa halaman lah kan sajak. Jadi soalan saya, apakah sebenarnya kategori bentuk sajak atau panjang sajak? Soalan kedua saya mengenai masalah bahasa, pengembangan bahasa Melayu Singapura ni kan. Saya dapati anak-anak sekarang di sekolah kosakata mereka terlalu rendah. Kemudian rendahan mereka pada pembacaan bahasa itu pun kurang. Dan cara mereka mengajar bahasa seperti masa saya mengajar sekolah rendah itu, mereka tak tahu macam nak menggunakan mengeja bahasa menggunakan kaedah sukan. Tak tahu bagaimana mereka diterapkan. Jadi masalah saya begini, ada mengatakan bahawa untuk mengembangkan bahasa Melayu itu tak perlulah kita mempunyai latar belakang bahasa Melayu yang sempurna. Maknanya perkembangan bahasa itu akan berlaku walaupun di rumah itu menggunakan bahasa Inggeris. Jadi gitu. Jadi maksud saya, kalau dulu kita di rumah dalam kita bahasa Melayu itu adalah hampir 90%. Tapi sebenarnya kita akan berlakunya perkembangan bahasa. Jadi sekarang ada pendapat mengatakan tak perlu 90%. Dengan campuran bahasa Melayu. Jadi apa pandangan cikgu soal? Ada dua soalan. Satu, berapa panjang atau pendeknya sesuatu puisi. Yang kedua, pengajaran bahasa itu apakah harus macam dahulu atau sekarang jadi dah boleh campur-campur pun tak boleh. Jawapan yang pertama ya, tidak ada batasnya berapa panjang dan berapa singkatnya. Apabila kita menulis puisi ya, kalau fikiran kita banyak, kita terpaksa panjang. Kalau pikiran kita nak sikit dah macam puisi suara tu 2 rangkap saja. Penulis Indonesia Hamid Jabbar dah meninggal. Satu saja perkataannya, doa. Dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya akan membaca sabar saja saya. Dia berhenti. Orang pun tunggu saya. Judulnya doa. Orang tunggulah macam mana akan dibaca. 1 second, 2 second. Doa. Terima kasih. Tapi anda boleh buat pengertian. Doa tu anda mohon kepada siapa? Allah. Anda mohon di tempat yang macam mana, ketika yang macam mana, doa akan boleh sampai. Jadi doa itu mempunyai tafsiran yang banyak. Satu, ada orang yang tulis panjang. Taufik Ismail nulis sajak panjang-panjang. Sajak beliau adalah sajak yang mengkritik keadaan sekarang. Dia buat sajak dari segi bagaimana membasmikan perokok, orang yang suka isap rokok. Dia membuat sajak yang dia paling benci sekali kalau boxing ni, membunuh orang dia bilang. Dia buat sajak tentang boxing. Sajak itu panjang. Kemudian Rendra menulis sajak protes. Ya, panjang-panjang juga. Dan saya ada tulis sajak panjang-panjang saya seperti yang kasiar